Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini, Fizik KSSM tingkatan 4. Okey, subtopik 2.4 inersia. Okey. Inersia ni apa? Dia tajuk yang pendek, tak panjang. So, dia berkaitan dengan konsep lah. So, jika anda faham konsep inersia, menunjukkan anda dah faham konsep hukum ataupun hukum Newton yang pertama. Okey. Okey, baik. Tanpa membuang masa, kita teruskanlah. Okey, apa itu inersia? Konsep inersia yang ada dalam kehidupan seharian kita. Okey. Kalau ikut rajah, menunjukkan objek-objek yang pegun di atas meja kekal, pegun walaupun alas meja di bawahnya disentak oleh penghibur tu. Kalau kita ada barang, kita letak dengan pengalas dia, okey. Kita tarik pengalas tu dengan laju, kelihatan bunga dan buah tu tidak bergerak. Sebab apa? Dia ada inersia dia. Iaitu inersia ni adalah kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asal, sama ada pegun atau bergerak dalam garis lurus dengan halaju malar. Okay. Setiap objek dia mempunyai inersia dia yang tersendiri. Okay. Inersia ni adalah suatu kebolehan ataupun sifat yang ada dalam semua objek yang berjisim, okey, untuk mengekalkan keadaan asal dia. Okey, dia nak kekalkan keadaan asal, sama ada dia tengah bergerak, dia nak kekalkan gerakan dia, ataupun dia sedang berhenti, dia nak kekal keadaan pegun dia. Okey. Contoh macam sebuah kereta yang sedang pegun, kita pergi tolak, kita akan rasa satu daya yang menentang kita sangat kuat. Okey, sebelum kereta itu bergerak. Okey, konsep inersia dijelaskan oleh hukum gerakan Newton yang pertama. Okey, hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju malar jika tiada luar yang bertindak ke atasnya. Okay, kalau tak ada, kalau contoh yang paling ketara sekali kita tengok gerakan bumi lah. Gerakan bumi mengelilingi matahari. Dia bergerak dalam orbit dia. Dia bergerak tu dalam keadaan inersia dia lah. Dia nak kekalkan gerakan dia. Dia bergerak sehinggalah pada suatu masa mungkin akan berlaku apa? Hari kiamat kan. So benda tu akan selagi tak kiamat dia akan terus bergerak ikut orbit dia. Okay. Kalau macam di bumi, gerakan kereta, contoh kita naik tengah kereta tengah laju, lepas tu kita matikan enjin, kereta tu akan terus bergerak. Okay. Terus bergerak dengan inersia, tapi sebab apa pada suatu masa dia akan berhenti. Okay, dia akan berhenti tu disebabkan oleh adanya daya luar, iaitu geseran dengan permukaan tayar, geseran dengan udara. Okay. So biasanya inersia ni akan kekal bila dia dalam keadaan vacuum. Okay, vacuum tak ada molekul udara, tak ada molekul apa, so dia akan bergerak dengan inersia sahaja. Okay, tiada daya luar. Okay, mengenal pasti hubungan antara inersia dengan jisim. Okay, inersia ni dia sangat berkait rapat dengan jisim. Semakin besar jisim, semakin besar inersia. Okey, semakin besar jisim, semakin besar inersia. Maksudnya, objek yang berjisim besar mempunyai inersia yang lebih besar. Okey, contohnya kalau kita nak membrake suatu kenderaan, okey, antara kereta dengan basikal, okey, yang mana lebih mudah berhenti? Okey, secara logik ataupun secara ikut pengalaman kita, yang paling mudah untuk berhenti adalah basikal, sebab inersia dia, jisim dia kecil, maka dia inersia dia sangat kecil, so kita mudah untuk berhentikan. Berbanding dengan kereta, jisim yang besar, so kita perlukan sistem brake yang sangat mantap untuk memberhentikan kereta tersebut. Okey. Objek yang berjisim besar seperti bola bowling sukar digerakkan. Okey. Bola yang sama besar, tapi kita ada bola sepak, bola bowling.
Okey, bola bowling tu sukar untuk menggerakkan dia berbanding dengan bola sepak, tapi apabila dia bergerak, bola bowling tu juga sukar untuk kita berhentikan berbanding bola sepak. Okey? Maksudnya bila dia inersia dia tinggi, dia sukar untuk digerakkan dan sukar untuk diberhentikan ketika dia bergerak. Okey. Kesan inersia dalam kehidupan seharian kita. Okey, angkasawan dalam kapal angkasa seperti stesen angkasa antarabangsa ISS berada dalam keadaan tanpa daya graviti. Dalam keadaan tanpa daya graviti, hanya neraca inersia dapat digunakan untuk mengukur jisim. Okey, ada neraca inersia lah. Okey. Next, gambar 2.6 menunjukkan neraca inersia khas yang digunakan oleh angkasawan untuk mengukur jisim badan. Okey. Jisim ni mana-mana kita duduk pun jisim kita tak sama. Kata jisim kita 58 kg. Kalau kita duduk di bulan pun 58 kg, kalau kita duduk di angkasa pun 58 kg. Kalau berat yang berubah ikut pecutan graviti. Kalau kita duduk di bumi lain. Kalau kita duduk di bulan lain berat kita. Jisim sama. Okay. Contoh situasi lain. Okay, titisan air hujan pada payung. Okay. Kalau kita nak keringkan payung tersebut, okay, kita putarkan payung tersebut. Bila kita putar dan diberhentikan secara serta-merta, titisan air hujan dalam payung dalam keadaan bergerak. Apabila payung berputar, apabila payung diberhentikan berputar, inersia titisan air hujan akan menyebabkan titisan air terus bergerak dan meninggalkan permukaan payung. Okey, so benda tu akan bergerak dan keluar daripada permukaan payung, maka payung tu cepatlah untuk kering. Okey, situasi yang kedua, contoh kita naik bas kan. Naik bas, tiba-tiba bas tu membrek secara tiba-tiba. Okey, kita akan rasa badan kita akan terhumban ke depan. Okey. Bila terhumban ke depan tu menunjukkan kita nak mengekalkan gerakan kita. Kita di atas bas, kita sedang bergerak, tiba-tiba bas tu berhenti, kita nak kekalkan gerakan kita tu, kita terpelanting ke depan. Okey, lagi sos cili kan. Kita terbalikkan sos, dia tak keluar. Kita pun acah-acahkan dia, acah-acah gerak ke depan. So, dengan adanya inersia, sos cili tu terkeluar daripada botol. Okey. Lepas tu kalau kita tengok lori tangki minyak, dia buat dalam bentuk banyak tangki. Bukan satu tangki saja, banyak. Ada tangki 1, 2, 3. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan inersia. Okey, lori tangki minyak petrol mempunyai inersia yang besar sebab dia bawa barang yang berat kan. Jadi lori tangki minyak sebenarnya mempunyai tangki minyak yang terbahagi kepada beberapa bahagian berasingan. Tangki yang berasingan dapat mengurangkan impak. So dia mengurangkan impak lah bila brake ke apa berlaku kecemasan. Kalau dia berada tangki yang kecil-kecil tu, inersia dia, kesan dia kurang lah berbanding satu tangki yang besar. Okey. Situasi kelima, gerabak roller coaster berubah arah dan laju pergerakan secara tiba-tiba. Inersia badan penumpang akan cuba mengekalkan keadaan gerakan asalnya. Sistem keledar dalam gerabak memastikan penumpang kekal di tempat duduk. Dia pakai tali pinggang keledar kan. Kalau dok, apa akan jadi? Dia akan tercampak keluar. Okey. Jadi sebab itulah dalam kereta kita ada sistem-sistem keselamatan seperti tali pinggang keledar, yang mana dia dapat menahan kita daripada terhumban ke depan dan terhantuk kepada cermin, yang mana boleh memecahkan kepala. Okey. Boleh faham konsep inersia? Inersia ni adalah suatu kebolehan ataupun suatu keupayaan sifat semula jadi yang ada pada semua objek untuk mengekalkan keadaan asal dia. Okey. Itu saja untuk konsep inersia. Saya harap awak dapat faham. Okey. Dia satu konsep yang mana benda ni akan boleh keluar sebagai soalan peperiksaan dalam banyak cara. Untuk next class, saya akan perincikan macam mana soalan-soalan berbentuk inersia. Okey, itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.